Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan yang ke-15. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Darwish bin Muhammad Arif, dan pada hari ini saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai peperangan Ikhlis. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan mengenai 3 perkara, iaitu yang pertama, sejarah awal, yang kedua, konflik Osmaniyah Rusia, yang ketiga, peperangan Osmaniyah Rusia 1877 sehingga 1878. Objektifnya adalah yang pertama, pelantikan khalifah bagi kerajaan Osmaniyah, dan yang kedua, kemunculan gerakan-gerakan yang melemahkan pemikiran umat Islam. Pelantikan Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah baru kerajaan Osmaniyah pada 1293 Hijrah bersamaan 1876 Masihi telah memberi nafas baru kepada umat Islam setelah beberapa lama berada dalam zaman kemunduran, termasuk munculnya aliran-aliran moden sejak awal 1800 Masihi yang menggugat kestabilan kerajaan ini. Walau bagaimanapun, ia adalah satu beban yang sangat berat bagi Khalifah Osmaniyah ke-34 untuk memulihkan semula kekuatan kerajaan Islam yang bukan sahaja mengalami kerosakan dalaman, tetapi menghadapi pemberontakan tanah jajahan dan serangan musuh-musuh Islam. Di dalam kerajaan sendiri, kemunculan kelompok dalam gerakan Ittihad Wataraki yang membawa masuk pemikiran Eropah dan juga gerakan Wahabi sebagai pemisah Islam telah menjadi punca kelemahan kerajaan pada waktu itu. Di Eropah, wilayah-wilayah Balkan memulakan pemberontakan. Rusia pula melakukan perluasan ke atas wilayah Osmaniyah sehingga Wallachia, Moldova dan Serbia terlepas dari tangan kerajaan Osmaniyah. Konflik Osmaniyah Rusia. Pergeseran politik yang panjang. Semenjak kejatuhan pusat Kristian Ortodoks, Konstantinopel jatuh ke tangan kerajaan Osmaniyah pada tahun 1453 Masihi. Orang-orang Kristian telah memindahkan pusat kegiatan mereka ke Moskow. Sejak itu, Rusia menjadi musuh Osmaniyah dan dalam masa 300 tahun, tidak kurang 10 pertempuran telah berlaku antara kedua-dua kerajaan ini. Kejayaan kerajaan Osmaniyah menguasai wilayah-wilayah Ortodoks di timur Eropah seperti Balkan, Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Wallachia dan Moskow telah mengakibatkan satu konflik politik yang panjang. Peperangan besar yang berlaku antara kerajaan Osmaniyah dan Rusia ialah Perang Rusia Osmaniyah I, Perang Kedua, Perang Ketiga, Perang Keempat, Perang Kelima yang turut disertai oleh Austria, Perang Keenam, Perang Ketujuh, Perang Ke-8 dan Perang Crimea. Walaupun kerajaan Osmaniyah memenangi peperangan terakhir, tetapi konflik antara kerajaan Osmaniyah dengan Rusia tidak berakhir kerana dendam Rusia terhadap Islam masih lagi wujud. Peperangan Osmaniyah Rusia 1877 sehingga 1878. Kemenangan di Ikhlis. Keadaan politik kerajaan Osmaniyah yang tidak stabil disebabkan oleh permainan kelompok Yahudi Denmark, iaitu golongan sekular dan gerakan Freemason, telah membuka ruang bagi pemberontakan wilayah-wilayah. Rusia dan Austria telah menghasut supaya Serbia dan Montenegro memberontak. Austria ingin menguasai Bosnia dan Herzegovina, manakala Rusia mahu mengambil Wallachia, Moldova dan Bulgaria dari kerajaan Osmaniyah. Hasil pemberontakan ini tercetusnya perang besar pada 24 April 1877 Masihi bersamaan 10 Rabiul Awal 1294 Hijrah di Balkan. Ia berlanjutan sehingga 3 Mac 1878 Masihi. Dalam peperangan di Balkan, pasukan Islam dipimpin oleh Osman Nuri Pasca telah mengetuai seramai 50,000 orang tentera bagi menghadapi 150,000 orang tentera gabungan Rusia Romania dan hampir berjaya mengalahkan Rusia. Namun pada waktu itu, Osman Nuri Pasca telah cedera parah, pasukannya menjadi kucar kacir dan Rusia berjaya menguasai mereka. Beliau ditawan dan dibawa ke Moskow. Di Anatolia, pasukan Islam yang dipimpin oleh Ahmed Muhtar Pasca
dengan hanya 34,000 orang tentera. Mereka pada awalnya berjaya mengusir Rusia dengan seramai 740,000 tentera. Rusia mengalami 6 kekalahan termasuk berkemuncak dalam peperangan Yakhlis pada 15 Ramadan 1294 Hijrah, di mana Rusia telah dikalahkan dan Ahmad Muhtar Pasha mendapat pujian daripada Khalifah. Walau bagaimanapun, pada tahun 1295 Hijrah bersamaan 1878 Masihi, Rusia membuat serangan balas selepas kejayaan mereka di Balkan dan berjaya mengalahkan kerajaan Osmaniyah. Ekoran itu, kuasa-kuasa Eropah mengambil kesempatan ke atas kemenangan kecil Rusia di Balkan dan di Anatolia. Ini kerana untuk memaksa kerajaan Osmaniyah mengaku kalah dan mengadakan perjanjian antara mereka. Campur tangan mereka telah memberikan kemenangan moral kepada Rusia, terutamanya dalam perjanjian San Stefano pada 15 Februari 1876 Masihi yang merugikan kerajaan Osmaniyah. Serbia dan Montenegro dimerdekakan, Wallachia dan Moldova digabungkan sebagai Romania. Kemerdekaan diberikan kepada Bulgaria dan masa yang sama Rusia mendapat ganti rugi perang dan boleh berlayar di Laut Osmaniyah. Kemudian satu lagi perjanjian, iaitu Perjanjian Berlin 1876 Masihi, mengukuhkan lagi perjanjian sebelumnya. Kerana perjanjian inilah kerajaan Osmaniyah dikenali sebagai orang satu Eropah. Itu sahaja info mengenai perang Yakhlis. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini akan menjadi manfaat kita pada kemudian hari. Sekian, terima kasih.